Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Okay, pelajaran kita pada kali ini ialah pelajaran 4 unit 1 konsep sembelihan. Apakah maksud sembelihan? Sembelihan bermaksud menghilangkan nyawa binatang daratan yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halkum dan urat merih menggunakan alat yang tajam beserta dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kedua urat yang wajib diputuskan ialah urat halkum dan urat merih, dan mestilah niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Hukum sembelihan adalah wajib. Binatang yang mati tanpa disembelih dianggap sebagai bangkai dan haram dimakan. Seterusnya, mari kita lihat rukun sembelihan. Rukun sembelihan ada 3. Yang pertama ialah penyembelih, iaitu orang yang menyembelih. Yang kedua, binatang yang disembelih. Dan yang ketiga, alat sembelihan. Rukun ini maksudnya ialah benda yang mesti ada. Yang pertama sekali, kalau nak menyembelih mesti ada penyembelih, orang yang menyembelih, binatang yang disembelih dan alat yang digunakan untuk menyembelih. Seterusnya kita lihat syarat-syarat kepada rukun-rukun tersebut. Yang pertama sekali, penyembelih. Penyembelih mestilah beragama Islam. Okay, kalau orang lain yang bukan beragama Islam yang menyembelih, maka sembelihan itu tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Rukun sembelihan yang kedua itu binatang yang disembelih. Apakah syaratnya? Syarat yang pertama ialah binatang tersebut mesti halal dimakan. Binatang yang haram dimakan, walaupun disembelih, maka dia tetap haram dimakan. Okey, syarat yang kedua, masih hidup ketika disembelih. Kalau nak menyembelih binatang tersebut, syaratnya binatang tersebut masih hidup. Jadi kalau binatang tersebut telah mati, contohnya mati dilanggar, kemudian kita ambil nak sembelih, maka tak boleh. Maka dia telah dianggap sebagai bangkai. Okey, yang ketiga, mati dengan sekali sembelihan. Dan yang keempat, urat, kedua-dua urat itu yang dari segi ta'rif yang kita sebutkan sebelum ini, urat halkum dan juga urat merih wajib diputuskan. Urat saluran pernafasan dan urat saluran makanan tersebut wajib diputuskan. Manakala syarat kepada alat sembelihan ialah menggunakan alat sembelihan yang tajam seperti pisau, kecuali gigi walaupun tajam macam mana pun digunakan untuk menyembelih, maka dia tidak sah, ya? Ataupun menggunakan kuku ataupun menggunakan tulang, itu terkecuali walaupun ianya tajam. Jadi alat-alat yang lain, kalau dia merupakan alat yang tajam, maka boleh digunakan untuk menyembelih. Baiklah, mari kita lihat perkara-perkara yang sunat ketika sembelihannya. Yang pertama sekali, membaca basmalah, iaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sunatnya, sunat apabila dibuat dapat pahala. Yang kedua, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga ialah menghadap kiblat. Okey, menghadap kiblat dengan membaringkan binatang di atas rusuk kiri. Kalau kita perasan, kita tengok sembelihan, terutama kalau dalam ibadat korban, kita mungkin boleh perasan bahawa bagaimana orang nak menyembelih binatang tersebut dibaringkan dulu menghadap kiblat binatang tersebut, di atas rusuk kiri binatang tersebut. Okey, sunat yang keempat ialah yang kelima, memutuskan urat leher di kiri dan kanan, ataupun dipanggil al-wajdain. Wajib diputuskan urat halkum dan juga urat merih. Tetapi yang sunat ialah urat yang di tepi-tepi. Sebab itu bila kita menyembelih, maka pusing pisau tersebut
ke atas sikit dan ke belakang sedikit. Okey, makna dia supaya urat-urat yang berada di tepi urat halkum dan juga urat merih itu juga terputus. Okey, syarat yang keenam ialah sunat yang keenam ialah menajamkan alat sembelihan. Maknanya pisau sedia maklum tajam, tapi kita tajamkan lagi supaya dia lebih tajam. Okey, itu menjadi sunat kepada sembelihan. Okey, yang ke-8, yang ketujuh ya. Sembelihan dilakukan pada waktu siang. Okey, dan yang ke-8 menyegerakan sembelihan dan tidak berlengah-lengah. Okey, jangan lambat tarik. Tengok orang menyembelih macam mana ya. Jadi dia cepat tarik pisau tersebut sekali je. Seterusnya kita lihat perkara-perkara makruh ketika sembelihan. Ada 7 Yang pertama sekali, tidak membaca basmalah, iaitu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyembelih binatang di hadapan binatang yang lain. Kita susun je binatang-binatang tersebut, kemudian menyembelih di hadapan binatang-binatang yang lain. Itu makruh makruh. Yang ketiga, alat sembelihan yang tumpul. Maksudnya di sini ialah kalau kita guna pisau sedia maklum biasanya tajam, tetapi mungkin dah digunakan, lama tak digunakan, maka dia menjadi tumpul, hukumnya adalah makruh. Tapi kalau menggunakan alat sembelihan yang tumpul, contohnya bukan pisau, kayu memang tumpul, maka tak boleh. Sebab syarat ataupun rukun sembelihan dan syarat-syaratnya yang ketiga baru-baru ini, yang kita bincangkan baru-baru ini, ialah mestilah alat menyembelih itu mestilah tajam. Okey, jadi kalau menggunakan pisau yang tumpul, hukumnya adalah makruh. Seterusnya yang keempat, mengasah pisau di hadapan binatang yang akan disembelih. Okey, pisau selepas kita menyembelih binatang yang lain, contohnya juga kita asah pula pisau tersebut di hadapan binatang yang nak disembelih seterusnya. Itu pun jadi makruh ya. Okey, menunjukkan alat sembelihan kepada binatang yang nak disembelih juga hukumnya adalah makruh. Yang kelima, tidak menghadap kiblat. Okey, tidak menghadap kiblat hukumnya adalah makruh. Yang keenam, memutuskan kepala binatang. Okey, saja bagi putus terus, itu jadi makruh. Sebab yang sunatnya, yang wajibnya ialah memutuskan 2 urat tadi, urat halkum dan juga urat merih. Kemudian sunatnya ialah memutuskan urat di kiri dan kanan, ataupun dipanggil urat wajdain, dan juga itu sunat. Kalau memutuskan sahaja bagi putus sampai putus kepala leher tadi binatang tersebut, maka hukumnya adalah makruh. Okey, yang ketujuh, memperlakukan binatang yang disembelih dengan cara yang kasar. Okey, membuat kekasaran, okey, hukumnya adalah makruh. Okey, baiklah anak-anak, yang terakhir ialah hikmah sembelihan. Kita lihat apakah hikmah ataupun kebaikan sembelihan di dalam Islam. Yang pertama sekali, membolehkan binatang halal dimakan. Ini yang membezakan antara binatang yang halal dan juga binatang yang haram dimakan. Yang kedua, mematikan binatang dengan cepat dan selamat. Okey, dengan cara menyembelih yang diajar oleh syariat Islam, oleh agama kita ini, ia dapat mematikan binatang dengan cepat dan juga selamat. Yang ketiga, dengan menyembelih kita dapat membersihkan daging binatang daripada darah yang mengandungi penyakit. Okey, Dan yang keempat, binatang yang disembelih tidak terseksa berbanding dengan cara yang lain. Okey, dengan cara yang lain, contohnya kita ketuk, pukul dan sebagainya, tidak menggunakan cara sembelihan yang diajar oleh Islam, maka itu menyeksa binatang tersebut. Okey, dan yang kelima, sebagai tanda penghormatan terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi selesailah tajuk sembelihan unit 1. Insya-Allah kita sambung pada unit-unit yang berikutnya pada video yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.